Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Hari ini kita masih dalam bidang yang sama iaitu bidang ibadah. Tajuk yang sama juga iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Ustazah ulang lagi sekali, kita dalam tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, hari ini Ustazah nak cerita ataupun nak ajar kamu mengenai sujud sahwi. Okey, kita nak tengok sujud sahwi. Apa maksud sujud sahwi? Bila kita nak buat sujud sahwi dan bagaimana cara kita nak buat sujud sahwi. Okey? Okey, jom kita tengok. Mula-mula kita tengok pengertian sujud sahwi. Apa maksud sujud sahwi? Sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir ataupun kita sebut tahiyat akhir sebelum memberi salam. Okey, maksud sujud sahwi ialah kita sujud sebanyak 2 kali setelah membaca tahiyat akhir. Lepas kita dah baca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Okey, maksudnya waktu kita baca tahiyat akhir, bacaan yang terakhir iaitu Innaka hamidum majid. Okey, selalunya kita akan bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Tetapi sebelum kita bagi salam tu, kita sujud sebanyak 2 kali dahulu. Okey? Lepas kita baca Innaka hamidum majid. Jangan bagi salam. Terus sujud sebanyak 2 kali. Okey, lepas tu barulah kita bagi salam. Okey, nanti kita akan tengok cara pelaksanaan sujud sahwi. Okey, seterusnya, sebab perlu sujud sahwi. Mengapa kita perlu sujud sahwi? Ada beberapa sebab. Yang pertama, apabila tertinggal atau tidak melakukan perkara-perkara sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ada 8 perkara yang Ustazah bagi. Hari itu kamu boleh tengok balik video-video Ustazah yang lepas mengenai sunat ab'ad. Okey, yang kedua, apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan. Okey, contohnya kalau kamu dalam keadaan tengah solat, tiba-tiba kamu tak ingat kamu dah rakaat ke berapa. Contoh dalam solat Zuhur. Waktu tu rakaat ketiga, tapi kamu dalam fikiran kamu ingat ni rakaat kedua ke atau ketiga, kamu was-was. Jadi kamu bolehlah sujud sahwi. Okey, yang ketiga, sebab yang ketiga apabila terlebih bilangan rakaat atau rukun dalam solat. Contoh bila kita nak habis tu baru kita teringat, ni dah terlebih solat ni, dah buat 5 rakaat. Jadi bila dah terlebih bilangan rakaat, kamu bolehlah buat sujud sahwi. Okey, seterusnya kita nak tengok bacaan sujud sahwi. Okey, apakah bacaan sujud sahwi? Okey, ini di bawah ini ialah bacaan sujud sahwi iaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, maksudnya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey? Senang je kamu nak hafal. Kamu ingat kan kita selalu sebut subhanallah kan? Jadi kamu ingat subhana malla yanamu. Yanamu ni maksudnya tidak tidur. Wala la ni maksudnya tidak. Ni la ni maksudnya tidak. Wala yashu. Yashu ni tidak lupa. Okey, maksudnya subhana malla yanamu wala yashu. Okey, kamu boleh hafal, sambil-sambil hafal kamu ingat maksud dia. Okey? Seterusnya kita nak tengok tata cara sujud sahwi. Inilah yang penting, kita nak tengok bagaimana cara kita nak sujud sahwi. Okey, yang pertama kita tengok catat aliran ya. Yang pertama nombor 1, duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Okey. Kita duduk iftirash waktu kita nak baca tahiyat akhir. Okey, kenapa kita kena duduk iftirash ketika membaca tahiyat akhir? Dan apakah duduk iftirash? Okey, jom kita tengok. Okey, duduk iftirash ialah duduk dengan kaki kiri di bawah kaki kanan. Dalam keadaan telapak kaki kanan ditegakkan ketika duduk antara 2 sujud dan duduk membaca tahiyat awal. Okey, kamu kena ingat tau, lepas kita nak habis dah solat, kita akan duduk tahiyat akhir. Betul tak? Kita akan baca tahiyat akhir.
Jadi kita duduk tahiyat akhir. Selalunya kita akan duduk tahiyat akhir. Tetapi jika kamu nak buat sujud sahwi, kamu perlu duduk seperti membaca tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud. Okey? Ada beza. Kamu kena duduk macam ni. Duduk di punggung kamu di atas telapak kaki. Okey? Ini dia, kamu kena duduk iftirash. Okey, seterusnya. Okey, duduk ni baca tahiyat akhir ni. Innaka Hamidum Majid. Duduk seperti tahiyat awal. Kemudian kamu sujud. Okey, sujud. Lepas dah innaka Hamidum Majid, kamu terus sujud. Okey, sujud subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, bacaan dia. Subhana man la yanamu wa la yashu, kamu kena baca sebanyak 3 kali. Okey, kemudian kamu duduk antara dua sujud. Okey, macam tadi tu. Macam duduk iftirash ni, duduk di atas tapak kaki kamu, duduk antara dua sujud. Tak perlu baca apa-apa, duduk sekejap sahaja. Kemudian kamu sujud yang kedua, bacaan yang sama iaitu subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, kamu duduk tawarruk. Okey, duduk tawarruk ni duduk seperti tahiyat akhir. Okey, kita tak duduk atas kaki. Duduk tahiyat akhir, kita punya punggung dekat atas lantai. Okey, bila dah duduk tahiyat akhir, tidak perlu baca tahiyat akhir. Sebab kita dah baca dah kat atas ni. Kat atas tadi kita dah baca dah kan. Innaka Hamidum Majid. Lepas tu kita terus sujud sahwi kan 2 kali. Lepas tu kita duduk tawarruk. Lepas kita bangun daripada sujud ni, kita terus duduk tawarruk. Lepas tu kita terus memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam ke kanan dan ke kiri. Okey, faham ya? Okey. Okey, Ustazah nak tunjuk ini dia perbezaan duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash ialah duduk antara dua sujud dan duduk ketika tahiyat awal. Okey, di mana kita duduk di atas tapak kaki kita. Duduk tawarruk kita gunakan ataupun kita buat apabila kita nak baca tahiyat akhir, iaitu kita punya punggung atas lantai, bukan di atas kaki. Okey, itu dia beza dia. Okey, bila kita nak buat sujud sahwi, kita gunakan duduk iftirash. Okey, baca tahiyat akhir, duduk iftirash. Dah habis sujud 2 kali sujud, barulah kita duduk tawarruk dan terus bagi salam. Okey, sekarang jom kita tengok cara-cara ataupun amali sujud sahwi. Okey, sekarang kita nak tengok tata cara sujud sahwi. Kita solat seperti biasa sehingga ke tahiyat akhir. Sujud yang pertama, kemudian kita duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, kemudian kita bangun untuk duduk tahiyat akhir. Perhatikan cara duduk tahiyat akhir ketika kita hendak melakukan sujud sahwi. Kita menggunakan duduk iftirash, iaitu duduk seperti duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Kemudian, kita baca tahiyat akhir iaitu At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Setelah selesai membaca bacaan tahiyat akhir, kita tidak perlu memberi salam, tetapi kita terus sujud dan membaca Subhanamallah yanamu wala yashu sebanyak 3 kali. Kemudian, kita bangun duduk seperti duduk antara dua sujud dan kemudian kita sujud kembali, sujud yang kedua dan membaca Subhanamallah yanamu wala yashu sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun duduk tawarruk, iaitu duduk tahiyat akhir dan terus memberi salam tanpa perlu membaca tahiyat akhir. Okey, sekarang Ustazah nak tunjukkan kedudukan kaki ataupun cara duduk kita ketika kita melakukan sujud sahwi. Ketika kita melakukan sujud terakhir, kita hendaklah bangun dan duduk seperti duduk tahiyat awal, iaitu duduk iftirash. Dan kita haruslah membaca bacaan tahiyat akhir, iaitu At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawatu sehinggalah ayat Innaka Hamidum Majid. Kemudian kita terus sujud sahwi dengan membaca Subhanamallah yanamu wala yashu sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun, duduk antara dua sujud dan tidak perlu membaca apa-apa bacaan. Kemudian kita sujud sekali lagi, iaitu sujud yang kedua dan membaca Subhanamallah yanamu wala yashu sebanyak 3 kali. Selepas itu, kita terus bangun dan duduk seperti duduk tahiyat akhir, iaitu duduk tawarruk dan terus memberi salam tanpa perlu membaca bacaan tahiyat akhir. Sahwi. Okey, kamu dah tengok kan cara sujud sahwi? Okey, macam itulah caranya kalau kita tertinggal sunat abaat ataupun kita ragu-ragu mengenai bilangan rakaat yang kita telah buat dan ataupun lagi satu sebabnya kita terlebih rakaat. Jadi kita bolehlah buat sujud sahwi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap kamu faham dan dapat praktikkan bagaimana cara sujud sahwi di rumah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.